Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mira doakan agar semuanya berada dalam keadaan sihat dan sejahtera hendaknya. Selain beriadah dan melakukan aktiviti fizikal yang bermanfaat untuk kesihatan, apa kata hujung minggu begini anda luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar saudara mara dan teman yang jauh di mata. Ambil tahu keberadaan dan keadaan mereka agar silaturahim yang terjalin kekal harmoni dan berpanjangan. Menarik di Nona minggu ini. Dia gosok gigi, saya kena tolong sebab jari dia tak boleh menggenggam dengan sempurna. Bila dia sakit memang kita agak susah hati, susah nak mengendalikan dia. Saya sudah tinggal di Australia sejak umur 15 tahun dan tahun ini merupakan tahun keempat saya menetap di Australia atau lebih dikenali sebagai The Lucky Country yang bersempena dengan cara hidup masyarakat di sini yang sangat santai. Kalau daun ketumbar tak ada, saya rasa dia lari habis. Kemudian, kita letak sedikit santan ataupun susu cair. Ui, sedap bau dia. Okey, yang penting, haloi mak-mak. Mudah bukan? Sindrom Apert adalah penyakit gangguan genetik yang menghalang pertumbuhan tengkorak secara normal serta mempengaruhi bentuk kepala dan wajah bayi. Disahkan menghidap sindrom Apert sejak lahir, Muhammad Adam Fahim tetap kuat dan tabah menjalani kehidupannya seperti biasa meskipun dia terpaksa melalui pelbagai rawatan dan pembedahan yang merisikokan nyawanya. Bersama Nona, menyelami kecekalan anak istimewa ini dalam meneruskan kehidupan dan melawan penyakit yang dihidapinya. Ada paling sayang siapa? Mama. Saya tak suka kalau orang tengok dengan muka, mimik muka mengejek. Lepas tu membiarkan anak-anak dia orang mengejek dia. Jika dilihat dengan mata kasar, keupayaan fizikal Adam sama sahaja seperti remaja yang lain. Namun hakikatnya, dia disahkan mengidap sindrom Apert sejak dilahirkan. Penyakit ini menyebabkan pertumbuhan tulang di kepala dan wajah Adam terganggu. Saya mendapat tahu dia dia Apert syndrome bila dilahirkan. Bukan lagi dari dalam kandungan. Masa dalam kandungan memang tak ada apa-apa kelainan dan tidak diberitahu oleh doktor apa-apa pun kiranya. Daripada dalam kandungan memang tak nampak lah, memang tak ada apa. Masa tu doktor tak diagnose dia Apert ke apa lagi. Cuma doktor kata ada selepas 24 jam baru diberitahu oleh pihak hospital bahawasanya anak saya ni mengalami Apert syndrome. Keadaan fizikal terutamanya di bahagian jari yang bercantum menyukarkan Adam untuk menguruskan diri dan melakukan aktiviti sehariannya. Dia gosok gigi, saya kena tolong sebab jari dia tak boleh menggenggam dengan sempurna. Jadi kadang-kadang saya kena tolong untuk yang tempat-tempat yang sulit sikit lah, tempat yang susah gigi. Baju kemeja, especially nak pergi sekolah, kita terpaksa bantu dia. Sama ada saya atau ayah dia atau abang dia lah akan pakaikan dia baju, seluar, zip semua, pakai tali pinggang, tali leher. Kasut dia pakai sendiri sebab dia pakai kasut yang bukan tali lah, pakai kasut yang ni kan, yang pakai lekat punya. Jadi bila dia sakit memang kita agak macam susah sikit lah, susah hati, susah nak mengendalikan dia. Kalau dia demam tu package lah, dengan batuk sesema. Sesema tu memang susah lah dia sebab dia akan sesak, sukar bernafas lah. Dia akan efek balik lah dia punya saluran pernafasan dia tu. Adam bertuah kerana dikurniakan ahli keluarga yang sangat memahami dan menyayanginya sepenuh hati. Setakat ni Alhamdulillah Adam ni agak senang untuk dijaga. Maksudnya kita kena pandai ambil hati dia. Dan juga kita macam kalau kata di dalam situasi dalam keadaan tantrum ataupun mengamuk, kita akan cuba cari alternatif dan
kita akan cuba bagi, kita pujuk dia dan kita bagi macam cadangan untuk redakan keadaan tu, dan dia akan cuba untuk menerima. Okay, macam dia tu kan dia ialah dia istimewa macam tu. Jadinya kan saya suka juga main-main dengan dia. Saya kacau dia. Kadang saya, kalau dia main tu saya kacau lah dia. Dia dah buat elok-elok tapi saya je lah ialah kacau sikit-sikit. Tapi saya tak kisah sebab bagi saya itu cara saya untuk boleh lagi rapat dengan dia. Ada paling sayang siapa? Mama. Mama. Saya buat apa dengan Mama? Buat apa dengan Mama? Tak buat apa. Saya tak suka kalau orang tengok dengan mimik muka mengejek. Lepas tu membiarkan anak-anak dia orang mengejek dia, panggilan dengan panggilan yang kita rasa macam tak elok untuk budak mengejek lah. Macam muka hantu, muka takut. Dia orang cakap, pernah kita orang pergi kenduri pun ada budak-budak, tengok dia, muka dia macam hantu lah. Tengok jari dia, tengok apa mata dia. Takutnya, kenapa dia macam ni? Jangan kawan lah apa semua. Tapi kadang-kadang saya tak marah, tapi saya kecewa dengan stigma-stigma orang-orang yang masih lagi berfikiran kuno. Pada saya, fikiran kuno lah macam tu. Nona mendapatkan maklumat lanjut mengenai penyakit ini dengan pakar bedah neuro. Penyakit EPID ni dia sebahagian kecil daripada penyakit craniosynostosis. Penyakit craniosynostosis ni di mana tulang tengkorak kita, sebagai contoh, ni tempat tulang bersambung. Ya, di sini semua tempat tulang bersambung. Sebab masa otak kita nak membesar, dia akan tolak tulang ni untuk mengembang, untuk mendapat bentuk yang kita ada seperti dewasa ni. Tapi dalam penyakit craniosynostosis, sebahagian ataupun semua bahagian pertemuan tulang ni tertutup awal. Bila tertutup awal, tulang tu tak dapat nak membesar. Sepatutnya tulang tu membesar daripada, kalau nampak line ni, dia akan menolak ke sini. Tapi bila dia bersambung, dia tak boleh tolak situ, dia membesar memanjang. Sembuh dari penyakit ni tidak, sebab memang pesakit-pesakit EPID ni dilahirkan dengan penyakit ni dengan mutasi genetik kromosom. So memang tak dapat nak sembuh. Tapi kita dapat membantu sedikit sebanyak untuk adaptasi untuk hidup. Salah satunya yang paling besar, kita beri ruang untuk otak tu membesar. So kita bedah, kita buka tulang tu, dan juga kita kedepankan tulang mata tu. Bila membesar sedikit, kita boleh besarkan ruang muka. Kebiasaannya dia bergantung pada kepekaan ibu bapa dan juga jururawat di klinik kesihatan, dan juga doktor di klinik kesihatan. Bila mereka tengok lilitan kepala ataupun dia tengok ciri-ciri muka yang tak normal, mereka akan refer ke bahagian pediatrik ataupun kami terus. So paling penting di sini ialah kesedaran. Sebab rawatan, insya-Allah kami akan ada usaha untuk kami boleh buat. Tapi kalau pesakit itu sendiri tak datang ke kami tak dapat nak buat apa-apa. Harapan saya agar pihak masyarakat kita di Malaysia ni dapat menerima anak-anak OKU yang kelainan upaya ni, terutama yang fizikal. Fizikal ni memang saya harapkan mereka boleh menerima, sebab dia orang ni mempunyai keistimewaan, bukan mempunyai kekurangan. Sikap positif dan dorongan daripada keluarga serta teman rapat sentiasa menjadi pemangkin semangat buat Adam dalam meneruskan kehidupannya. Semoga kecekalan anak remaja ini menjadi inspirasi buat semua.
Mesti ramai yang tertanya-tanyakan di mana Mira bersiaran. Minggu ini Nona berada di Cafe Amisor yang terletak di Bukit Jalil, Selangor. Restoran masakan barat ini turut menggabungkan pelbagai tradisi kulineri dari negara Perancis dan Itali. Hiasan dalaman dengan suntikan elemen vintage ini juga mampu membangkitkan suasana mewah dan elegan sesuai untuk pelbagai acara. Katanya Royal Belgium Coffee Brewer ni antara menu wajib dicuba jika berkunjung di sini. Mira tak sabar nak rasa. Ruang yang terhad bukan halangan untuk pemilik menghias dan mendekorasi kediaman mengikut konsep yang diidamkan. Setiap ruangan boleh dimanfaatkan mengikut kreativiti tersendiri supaya saiz kediaman yang kecil tampak lebih luas dan selesa. Diary Deco minggu ini meninjau kediaman Hanisah Zakaria yang lebih popular di media sosial sebagai rumah Cinonek. Walaupun memiliki rumah bersaiz kecil, Hanisah bijak menyusun atur dan mendekorasi kediamannya agar kelihatan menarik dan tidak terlalu padat. Setiap perabot dan perhiasan disusun rapi mengikut tema dan konsep yang dipilih. Konsep rumah Cinonek ni lebih kepada konsep natural dengan tambahan elemen white and wood dekat setiap ruang lah. Lebih kepada elemen natural tu macam ada elemen hijau, pokok-pokok, lepas tu tambahan dengan bunga-bungaan. So setiap perabot dalam rumah Cinonek ni lebih kepada warna putih dan warna kayu tu sendiri. Idea dekorasi untuk setiap ruang di kediaman ini adalah hasil rujukan daripada Hanisah sendiri. Konsep minimalis dengan gabungan elemen kayu menjadi kesukaannya. Ruang makan, okey, meja tu kalau ikutkan memang sangat kecil, hanya bersaiz 80 cm, diameter dia 80 cm. So untuk ruang makan tu hanya muat untuk kami berempat lah, family saya, dua anak saya dan suami. Jadinya kalau tetamu datang, untuk ruang tamu tu saya akan sediakan bar counter sebelah dengan kerusi bar tu untuk ekstra lah untuk tetamu duduk. Kalau ada lebih ramai tu kita akan just melepak dekat ruang tamu lah, makan di bawah sahaja. Okey, untuk bahagian dapur, dapur lebih konsepnya simple juga, minimalis. Ada juga elemen natural kat situ. Warna saya dah buat satu makeover bahagian tabletop kitchen tu. Sebelumnya asalnya warna tiles dia warna hitam, konkrit, tapi sebabkan nakkan elemen natural di bahagian dapur tu, saya gunakan wallpaper yang berkualiti tinggi, design wood, dan saya makeover lah di bahagian tabletop dapur tu. Nak bagi nampak seri dan membezakan antara bilik lelaki, anak lelaki dan bilik anak perempuan. So saya tambahan elemen warna pink untuk anak perempuan saya dan tambahan elemen warna biru untuk anak lelaki saya. So far dia orang suka, happy dengan apa yang saya buat tu lah. Walaupun ada tambahan pink, warna pink dan biru, tapi elemen macam white and wood tu still menjadi keutamaan bagi ruang bilik juga. Okey, untuk balkoni saya memang peminat bunga. So kalau antara pokok hijau dengan bunga, saya prefer bunga lagi. Sebelum ni saya ikut musim. Saya tanam, ada musim tahun lepas bunga kekwa, chrysanthemum. So balkoni akan penuh dengan pelbagai warna bunga chrysanthemum lah. So untuk kali ni balkoni saya lebih kepada saya gunakan warna bunga Mona lavender, warna purple dan juga warna pink untuk menaikkan seri balkoni tu.
anak-anak teringin nak bela ikan. Jadinya saya cari water fountain yang sesuai dengan kita boleh belalah ikan kecil-kecil tu. Sebab air ni pun salah satu benda elemen penting tau dalam rumah. Sebab bila dengar bunyi air kita rasa sangat tenang. Kediaman dengan keluasan yang terhad perlu diambil kira pelbagai faktor apabila ingin mendekorasinya. Okey, tips yang pertama, kita gunakan perabot yang minima. Maksudnya kita gunakan perabot yang utama sahaja dulu. Masukkan sesuatu ruang, katakan ruang tamu atau bilik, gunakan perabot yang utama dulu. Mungkin ada katil, mungkin ada almari sahaja ke, ataupun meja belajar, khas untuk benda-benda yang penting dahulu. Okay, yang kedua adalah pencahayaan terang. So bila rumah kecil, kita perlukan pencahayaan terang. So gunakan day curtain ataupun curtain yang berwarna lembut, yang simple supaya cahaya dari luar dapat masuk ke rumah. Tips yang ketiga, gunakan cat yang lembut ataupun cat warna putih, berwarna pastel. Itu sesuai untuk ruang rumah yang kecil, sama ada dalam bilik atau ruang tamu. Bila penggunaan cat warna putih ni, dia memberi impak yang luas berbanding dengan cat yang warna gelap semua. Dia akan jadi kelam, rumah tu akan jadi kelam. Untuk siapa yang nak mulakan mendekor dengan bajet yang minima, kita boleh gunakan cara saya lah. Kita gunakan wallpaper ataupun stiker. Senang, boleh kita dapati di kedai-kedai berdekatan rumah ataupun di online shop lah. Hiasan dan dekorasi kediaman yang kemas dan menarik bukan sahaja mampu mewujudkan suasana tenang, malah turut menjadi terapi buat penghuninya. Masakan tradisi Thailand antara juadah dari luar negara yang paling digemari oleh rakyat Malaysia. Cetusan rasa masam, manis dan pedas yang seimbang serta variasi ramuan rempahnya pasti membangkitkan selera. Chef Wan Mustafa Kamal berkongsi cara penyediaan menu popular masyarakat Thai, siakap rempah rong seri yang diolah mengikut cita rasa tempatan dan pengalamannya ketika berada di Chiang Mai, Thailand. Sawadikap, Kunpeng yang Raibang. Okey, biasanya kalau kita dengar masakan-masakan daripada Thailand ni, kita dengar biasanya tom yum, kita akan dengar paprik, kita akan dengar pakapau. Okey, hari ini saya nak memperkenalkan lagi satu menu yang sangat menarik di Thailand, iaitu ikan rempah rong seri. Jom. Bahan-bahan untuk membuat pes adalah belacan, udang kering, akar ketumbar, cili kering yang dikisar, serai, halia, lengkuas, bawang putih, bawang merah, kulit limau purut, buah pelaga, jintan manis, biji ketumbar dan cili besar. Untuk masakan, sediakan pula daun limau purut, cili padi, tomato, bawang Holland, jus limau nipis, air stok ayam, sos tiram, sebiji lada, susu cair dan ikan siakap. Okey, first kali kita terus masukkan minyak masak untuk menggoreng bahan-bahan mentah sebelum kita blendkan dia. Goreng bahan-bahan kisar sehingga separuh masak. Bila kita nampak dia dah agak-agak kuning, kita boleh angkat. Kisar atau tumbuk bahan-bahan yang digoreng tadi sebelum ditumis semula. Bahan-bahan ini boleh dikisar sehingga lumat atau ditumbuk kasar sahaja mengikut selera masing-masing. Kita masukkan cili kering yang dikisar. Mesti guna cili kering, jangan guna cili boh. Okey, masukkan bahan basah macam daun ketumbar. Masak menggunakan api yang perlahan selama 5 ke 6 jam. Bahan-bahan yang ditumis harus sentiasa dikacau supaya pes menjadi pekat dan enak. Okey, pes ni sebenarnya
bukan sekadar untuk kita buat masakan ni juga tau. Mungkin kalau rasa kita nak buat tom yum, ya. Okey, tom yum pun sebenarnya guna paste ni juga. Okey, kalau dah macam ni kita dah boleh angkat lah sebenarnya. Ya, ni dah agak dalam 5 hingga 6 jam dia akan jadi macam ni lah. Dan benda ni tak payah simpan sejuk ataupun tak payah nak simpan dalam suhu bilik pun biasanya dia akan tahan lebih kurang dalam 1 tahun lebih ataupun 2 tahun. Minyak kalau dah betul-betul panas, kita boleh goreng ikan. Okey. Macam saya suka ikan ni dibelah macam inilah supaya senang masak. Kita boleh je goreng macam biasa, macam ni pun boleh, tetapi kalau macam ni lagi cepat dimasak. Dalam masa yang sama kita boleh buat sos untuk ikan ni tadi. Letak sedikit minyak. Kemudian kita tumis bawang. Masukkan juga bahan-bahan lain seperti serai, bawang putih, tomato, cili padi dan daun limau purut bagi menaikkan aroma masakan. Letakkan sedikit air stok ayam. Okey, kalau tak ada air stok ayam, air putih biasa pun boleh. Kemudian bila dah nak masak macam ini, kita ambil yang paste tadi. Okey, kemudian kita boleh tambah bahan perasa lah. Contohnya macam sos tiram, serbuk lada putih, sedikit gula. Gula ni bergantung kepada cita rasa kita sendiri. Tapi sebenarnya kalau masakan ni dia mesti ada sedikit manis dan masam. Mesti ada macam tu. Sedikit air garam ataupun garam putih biasa pun boleh juga. Dan jus limau nipis. Okey, kita boleh nampak dia punya sos ni macam dah agak pekat sedikit. Kan? Okey, kalau macam ni dah siap lah ni. Ikan dah masak. Kita boleh angkat dan hidangkan. Okey, bila ikan dah dimasak macam ni, kita dah boleh hidangkan. Okey, sebelum hidangkan kita ambil kuah tadi yang kita buat tadi. Kita siram saja di atas ikan ni. Kalau daun ketumbar tak ada, saya rasa dia lari habis. Kan? Mesti kena ada daun ketumbar. Letak sedikit daun ketumbar. Kemudian kita letak sedikit santan ataupun susu cair. Okey, kita siram saja di atasnya. Okey, dan sudah siap untuk dihidangkan. Ui, sedap bau dia. Okey, yang penting, haloi mak-mak. Mudah bukan? Selamat mencuba. Daripada gabungan pelbagai jenis rempah menjadi sajian yang menyelerakan, hidangan yang enak ini sesuai dinikmati bersama seisi keluarga. Sebaris dengan nama-nama besar dalam industri fashion Malaysia, Nurita Harith antara ikon pereka fashion tempatan yang terkenal dengan idea sentuhan kreatif luar biasa. Penggunaan siluet dan potongan gaya eksklusif dalam rekaannya mampu menyelahkan sisi anggun dan feminin si pemakai. Pereka ini sekali lagi tampil dengan koleksi rekaan terbaharunya Nurita Harith Bridal 2022 khas buat peminat fashion tanah air terutamanya bakal raja sehari. 15 tahun bertapak dalam industri, jenama Nurita Harith sudah tidak asing lagi dalam dunia fashion tanah air dan luar negara. Koleksi busana pengantin hasil sentuhannya menjadi antara rekaan yang dinantikan oleh peminat fashion terutamanya bakal mempelai.
Okay, so the bridal actually we dah design since last year, but sebab dia macam makan masa sikit, finally is completed and kita baru habis shoot the whole collection and just launch bulan ni. Dia ada macam 2 segments, but I senang nak asingkan in a way, ada nikah dan ada reception. So nikah tu kita nak we always focus more covered and more classic, baju kurung panjang, because we always tengok what customer want and then we try to incorporate design kita orang lah. And the reception, we try to develop more of our draping, a bit more adventurous, more detail, ada lace, beaded, so a bit more grand. So kalau customer nak mix and match pun boleh. And what's special about this collection is kita ada collaborate for jewelry, which we want to show to our customer that dia orang boleh get a set and mix and match, just like how for the baju jugalah. Some of the baju yang I design, actually you boleh macam tukar-tukar juga. Menggabungkan konsep klasik dan moden untuk koleksi terbarunya, jenama ini masih mengekalkan elemen feminin dalam rekaannya. It's a very long classic kurung, nama dia Iman. I like it in a way dia macam you tahu that you will look very macam old school in that baju, but still very elegant sebab dia punya detailing tu quite elegant lah how we rearrange it. And then collar dia macam high V collar, so it's open for the hijab and non-hijab clients and all that. And then I like sebab I suka sekarang macam long kurung, so it looks, actually it sort of help a body shape to look taller juga for me, I feel. So it's very wearable for, I mean most girls akan love this classic look, because from when I meet clients, I notice brides for nikah don't mesti suka classic kurung. I like Everly, which is inspired from our Raya collection 2 years back. I tried to bring back the collar, ada macam ada curve punya collar, but we change it very different. Ada macam chiffon skirt, and then the embroidery is different, a bit more embroidery, ada scatter look sikit, so it's still feminine tapi a little bit more extra lah daripada the Raya look. This one is a very simple kurung, but I like it because I suka the detail of the lace. Dia punya back dengan front tu ada cut out look, walaupun the whole silhouette is different, tapi the material we use are very good quality, so dia macam solid. I always recommend brides to spend a bit more on material, because on your big day nanti you don't want baju macam wrinkle and all that sebab you banyak berjalan, you banyak duduk semua kan, so it's okay to invest in a bit more for your material. So yeah, so this third baju I would sort of highlight that it's a material yang quite good, simple design tapi it lasts throughout the day for you. Busana pengantin yang boleh ditempah khas ini lebih istimewa kerana ia boleh digaikan oleh pelanggan yang mempunyai pelbagai saiz dan bentuk badan. Off-white usually won't be a problem for any skin colour. Tapi for cutting wise, I will always suggest, that's why we do custom made, sebab we would really follow your shade. And most brides yang datang pun dia akan cakap, oh I suka comfortable longgar sikit. So when we cut, kita akan make sure cut yang ada shape tapi longgar sikit. So dia ada still ada silhouette tapi comfortable for her. So we don't want to lose her shape juga, because sometimes the curvy clients they still look good in shape baju, just that diorang tak biasa. So we try to educate that it's okay to have a bit of shape, but for us we will do the cutting differently for you. Pemilihan busana pengantin yang sesuai dan selesa harus dititik beratkan agar pasangan Raja Sehari tampil cantik dan anggun di hari bersejarah. Wanita mampu mencapai apa saja yang diimpikan asalkan mereka berani mengejar impian.
Rancangan realiti resepi Berani Maggi kini kembali dengan musim kedua, menampilkan seramai 12 wanita berani yang dipilih daripada 2,000 peserta bengkel melalui program Mentor Wanita Cukup Berani Maggi. Saksikan wanita-wanita ini menempuh cabaran, membina keyakinan diri dan berkembang melalui bimbingan barisan Mentor Maggi yang berpengalaman bersama juri-juri jemputan yang baharu. Jangan lepaskan siaran resepi Berani Maggi musim kedua di TV3 setiap Jumaat jam 4.30 petang atau layari saluran YouTube Maggi Malaysia. Selamat kembali ke rancangan resepi Berani Maggi musim kedua. Resepi Berani Maggi adalah sebahagian daripada program Mentor Wanita Cukup Berani Maggi. Musim kali ini, seramai 12 lagi wanita yang dikenal pasti melalui bengkel online anjuran Maggi akan cuba untuk merebut gelaran Wanita Cukup Berani, hadiah wang tunai RM8,000 serta kelas bimbingan khas bersama usahawan Anne Idris. Mereka ini cuba untuk meraih hati para mentor kita. Pengarah dan penerbit terkenal Sheila Rusli, Datin Paduka Ina Azman, Duta Maggi Cukup Rasa dan usahawan berjaya Anne Idris. Program ini bertujuan untuk meningkatkan lagi kemahiran perniagaan wanita-wanita dan menjadi satu platform untuk wanita-wanita mencapai impian mereka sendiri. Kalau awak ada knowledge, kalau awak ada pengetahuan, awak tidak akan gugup di meja resepi berani. Tak kisah you all kat mana pun, you all berada, you all kena sentiasa yakin dengan diri you all. 90 minit anda bermula dari sekarang. Come on girls! Good luck! 90 minit. Masa ni boleh fikir strategi, bahan apa yang diperlukan. Hangus! Masa tinggal lagi 10 minit. Saya rasa macam teknik gila. Cabaran pertama ni kita ada konsep lain sikit. Awak lupa tentang rasa yang saya selalu ingatkan kena balance. Sekali pun tak pernah cuba. Saya tak suka makan kerabu. Tapi pernah cuba tak? Tak pernah. Harga tak ada? Tak ada. Orang nak makan macam mana tak tahu harga. Tapi dia macam lembik, dia tak begitu crunchy. Yes. Kan sepatutnya laptop dia kena pop. Yang tidak berjaya meletakkan hidangan anda selepas 10 minit, saya consider anda semua disqualified. Okay? Bukan ke diorang sepatutnya masak kira macam diorang punya signature dish? Yalah. Kenapa diorang punya signature dish tak ada satu pun yang wow. Saya rasa pernah bagi juga masa tu antara cabaran dan sahabat. Saya tidak familiar sangat dengan makanan-makanan dari negeri lain. Saya nak Mac ke selera utara. Bila saya dengar tu, inilah dia cabaran, dia sanggup menerima cabaran. Sebab bila kita nak berniaga, kita kena sanggup menerima apa saja cabaran. Betul? Alamak, bukan saya pandai masak. You rugi RM18. Kita kira costing betul-betul. Kita berharap resepi Berani Maggi musim kedua akan memberi inspirasi kepada wanita-wanita. Saya ingat saya seorang je yang kelas kabut. Bila saya tengok Syahidah, lagilah. Aduh. Kau letakkan air dia lagi hidup. Alah. Nak basuh. Baik-baik jari jari baik-baik. Jatuh masa nak cabut. Jom menonton program ini. Inilah Wanita Cukup Berani. Terkenal dengan julukan Bumi Kangaroo, Australia adalah antara destinasi terbaik bagi pelancong yang gemarkan flora dan fauna. Hanya dengan melawat ke satu destinasi, pelancong boleh menikmati keindahan pesisiran pantai, panorama alam semula jadi dan keunikan bandar bersejarah. Atilia Azlan, pelajar Malaysia yang kini menuntut di University of Tasmania, berkongsi pengalaman pengembaraannya di sekitar Pulau Tasmania dan bandar kedua tertua di Australia, Hobart. Tasmania merupakan satu-satunya negeri yang terpisah daripada tanah besar Australia. Selain dikenali sebagai antara negara yang mempunyai udara terbersih di dunia, Tasmania menjadi destinasi terbaik bagi pelancong yang gemarkan lokasi beriklim sejuk.
Howdy, Assalamualaikum penonton Nona. How's it going? My name is Nur Atilia binti Muhammad Azlan Shah and I'm a student of Bachelor of Medical Research from the University of Tasmania. Saya sudah tinggal di Australia sejak umur 15 tahun dan tahun ini merupakan tahun keempat saya menetap di Australia atau lebih dikenali sebagai The Lucky Country yang bersempena dengan cara hidup masyarakat di sini yang sangat santai, lebih-lebih lagi di Tasmania. Diiktiraf sebagai taman botani kedua tertua di Australia, The Royal Tasmania Botanical Gardens menjadi lokasi wajib bagi pelancong yang ingin menikmati keindahan flora dan fauna. Taman yang sebesar 14 hektar ini menyediakan sesi lawatan untuk para pelancong. Sepanjang lawatan tersebut, pemandu pelancong akan menceritakan sejarah di sebalik kewujudan taman ini serta cara-cara mereka memelihara spesies-spesies unik Tasmania untuk masa hadapan. Selain daripada itu, The Royal Tasmanian Botanical Gardens juga menyediakan beberapa bilik yang boleh disewa untuk majlis atau acara-acara khas. Ia juga mempunyai beberapa tempat makan seperti The Sprout Cafe dan The Succulent Restaurant. Para pelawat juga boleh singgah ke kedai cendera mata di mana semua produk yang dijual adalah buatan tempatan Tasmania dan sangat sesuai untuk dibawa pulang ke tanah air Malaysia. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, masa yang terbaik untuk anda kunjungi Taman Botani ini adalah ketika musim bunga iaitu dari bulan September hingga November atau ketika musim panas bulan Disember hingga bulan Mac. Lokasi ini merupakan tempat yang sangat cantik dan menarik untuk dijadikan lokasi bergambar dan amat sesuai untuk anda yang ingin meneroka keindahan alam semula jadi. Hanya dibuka pada setiap hari Sabtu, Salamanca Market merupakan pasar tani yang diusahakan oleh peniaga-peniaga tempatan. 300 kemah jualan yang didirikan sepanjang Salamanca Place menjadikannya antara tarikan pelancong yang popular di Hobart. Terdapat pelbagai barangan dan makanan yang menarik yang dijual di sana dan semua merupakan buatan tempatan Tasmania. Antaranya adalah produk-produk bunga lavender, keju buatan tangan, barangan buatan kulit, karya seni dan kraft, serta buahan dan sayuran organik. Selain itu, pasar ini juga turut dimeriahkan lagi dengan pelbagai jenis persembahan serta iringan muzik setiap minggu. Jadi, jika anda rancang untuk datang ke Hobart, pastikan anda habiskan hari Sabtu anda di Salamanca Market. Selain terkenal dengan hidangannya yang enak dan lazat, suasana santai di sini menjadikan kafe ini antara lokasi kegemaran Atilia dan rakan-rakan untuk meluangkan masa bersama. Sepanjang pengajian saya di Hobart, The Giddy Up Food Store selalu menjadi lokasi pilihan untuk saya dan rakan-rakan berjumpa. Lebih-lebih lagi untuk belajar secara berkumpulan. Lokasi ini yang terletak hanya 600 meter dari universiti memudahkan lagi untuk saya pergi setiap kali saya inginkan suasana yang berbeza untuk belajar. Kafe ini paling sesuai dikunjungi semasa waktu sarapan hingga waktu makan tengah hari. Semua menu yang dihidangkan termasuk manisan merupakan gabungan inspirasi dari seluruh dunia. Tapi untuk pengetahuan anda, cara pemakanan masyarakat di sini sangatlah ringkas dan mudah. Contohnya, menu sarapan yang paling biasa dimakan oleh orang Australia ialah roti bakar dihidangkan bersama telur separuh masak dan avokado. Sangat mudah dan sihat kan? Macam mana? Menarik kan? Jadi untuk para penonton di rumah yang bercadang untuk melancong ke Australia, Tasmania merupakan lokasi yang sangat unik, cantik dan menarik, terutamanya untuk anda yang gemar akan cuaca sejuk atau untuk anda yang ingin mencari ketenangan dan meneroka keindahan flora dan fauna. Jika anda juga rancang untuk keluar sebentar dari iklim panas Malaysia, datanglah ke Hobart, Tasmania. That's all for me. Cheers and have a good one. Assalamualaikum. Telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Dalam dunia teknologi moden masa kini, kadang-kala terlalu gairah untuk meraih perhatian dan viral di media sosial, membuatkan seseorang itu bertindak tanpa berfikir panjang. Kita mestilah sentiasa menjaga adab dan batas agar tidak mengguris sensitiviti agama, bangsa dan negara. Jadilah individu yang bertanggungjawab dan berilmu agar seluruh masyarakat dapat hidup aman dan sejahtera.
Baiklah, Nona ingin melabuhkan tirainya. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Cafe Amisor yang sudi menerima kunjungan kami pada minggu ini. Jangan lupa teruskan layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Sehingga bertemu kembali di minggu hadapan. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu dan istri, cabaran